Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nabil bin Azian daripada kelas DSB 3A. Akan ceritakan satu website di mana ada website tersebut sesuai untuk kegunaan architecture untuk permulaan yang baru belajar, iaitu yang pertama untuk SEM 1 ataupun SEM 2, untuk kita mempelajari satu ilmu yang baru. So di mana saya akan tunjukkan semua cara untuk menggunakan website tersebut. So nantikan dalam seterusnya. Alright, hari ini kita akan belajar tentang satu website di mana iaitu Sidero. So jadi kita akan type Sidero, C-E-D-R-E-O. Saya highlightkan tu dan kita tekan link dia pada atas, login, dan kemudian dia akan termasuk satu lagi website. So di mana kita akan mengisi email dan password kita. So sebelum tu kita kena buat member dululah sebagai pelajar. Ni email saya dan password saya, dan dia akan bagi masa free dalam 7 hari. So isi email, isi nama, password dan tekan login. Yang ini kita akan nampak nanti. Kita tekan create my final project dan masukkan nama. Tak kisah nama apa sekalipun, Nabil ke Ahmad ke, saya Nabil. Dan masukkan description, contohnya nak buat sebagai cafe ke, rumah ke, dan bawah ni adalah meter. Dia ada metrik dan imperial. Dan sebelah kanan ada import dia, converter dia dan sebagainya. Dan ni untuk tambahan lain. Dan kita akan masuk jumpa ni semua. Dan mula kita scroll untuk mengecekkan pastikan semua ok. Tekan layout dan dia ada load, wall, partition wall and hidden wall. Dan kita tekan room image, di mana kita boleh labelkan di mana-mana room kita nak. Nanti kita akan tunjukkan lebih lanjut. Dan kita ada wall opening, di mana wall opening ini ada pintu, tingkap dan sebagainya. So kita boleh pilih, dan kunci tu kita tak boleh pakai kerana kita kena subscribe dan bayar. Lepas tu kita ada roof yang mempunyai 4 jenis roof yang ada, dan kita ada drawer terdapat 6. Kita ada console, dia ada single dan double, dan ada pipe, gutter, ada 2. Kemudian kita ada pipe untuk melalui dari ke atas dan ke bawah, mengalirkan. Dan akhir sekali ialah just roof hanger. So exterior di mana nak letak gambar ke fetching, di mana tempat 3D untuk meletakkan barang-barang 3D dalam keadaan 3D, dan material pun sama juga untuk keadaan rumah dalam keadaan 3D. Dan kita boleh pilih macam-macam material ada dalam Sidero tersebut, dan dia sudah sedia bagi. Dan HD visual, di mana kita boleh letak gambar dalam tu, suasana gambar, image. Dan akhir sekali ialah planning. Jadi kita akan membuatkan pada layout. First kali kita ambil wall, so letakkan dalam titik, letaklah dalam 5.50 agak akak je, tanpa ikut rumah yang mana nak. Dan tarik, pastikan tidak ada seluruh darjah, sebab di situ dia akan setting 90 dan 90 darjah.
dan tarik sampai mana kita rasa nak buat dalam rumah tersebut. Kat sini sesuai untuk permulaan architecture, di mana untuk SEM 1 atau SEM 2 untuk cuba try dulu. Alright, dan kita dapatlah sehasil sebuah rumah dalam bentuk peta. Dan macam kita tengok dalam 3D tersebut, dalam mouse saya tersebut, arrow saya menunjukkan ada sudah siap 3D. So kita scroll, tengok apa yang kita lihat, dan tambahkan partition wall untuk membuatkan room baru. Partition wall ni di mana kita buatkan room tambahan di dalam rumah tersebut. So tambah dia tidak auto measurement, so kita kena agak-agak sendiri untuk mulakan praktis. So itu dah, dan kita dah siap dalam room kedua kita buat kan. So kita buatkanlah room ketiga, di mana kita complete dalam segi 4 tempat ataupun segi 4 tempat dan menjadi room tersebut. So seperti yang ketiga ni, kita dapat room ketiga. So hidden wall pula, di mana kita sembunyikan wall tersebut, di mana kita nak just labelkan tempat tu kat mana. Contohnya kita gariskan dari hujung ke hujung, dapatlah room keempat. So di mana room keempat ni kita nak buat kitchen. So living room, kitchen tu bertemu. So kita perlukan hidden wall. Takkan kita nak semua rumah tu tutupkan daripada living ke kitchen. So kita buatlah hidden wall, di mana hidden wall ni ialah opening. Tapi dalam plan, hidden wall ni ialah di mana kita nak asingkan di mana living room dan kitchen. So kita boleh letakkan tempat tersebut. So kita pergi ke wall opening dan pilih pintu mana kita rasa sesuai. Contohnya pintu warna coklat ini, dan letak di mana kita letak inginkan. So kita pergi ke bawah, di mana letak ini ke bawah untuk memposisikan dia. Kita pilih change orientation. So pintu tersebut akan ke arah dinding, di mana itulah susunan untuk setiap pintu architecture, di mana pintu untuk dibuka haruslah kena dinding. Dan sama juga kita ulangi benda yang sama di pintu, tekan change orientation dan menjadilah pintu tersebut. Kemudian itulah dalam keadaan 3D yang dalam mouse saya tersebut, dan kita pergi kepada dan kita carilah pintu untuk depan, pintu mewah sikit. Sebelum tu kita cari tingkap dulu. Tingkap ni untuk di dalam toilet, di mana tingkap tersebut memerlukan tingkap. So sama juga, ubahkan kedudukan yang tengah, boleh adjust size dan measurement dia. Kemudian letakkan pintu yang kita pilih, pintunya agak mewah sikit, dan macam biasa letakkan pintu tengah dan change orientation ataupun change reflection. Jadi dapatlah sebuah pintu di depan rumah, main peranan pintu. Dan kemudian kita akan pergi kepada window, pilih tingkap yang kita inginkan. Ada rectangular, square, dan kita ambil square yang cantik sedikit. Jadi kita akan ubahkan dalam kedudukan tengah, dan kalau mahu ubah, boleh ubah dekat belah kanan bawah tu. Jadi kita akan pilih ubah room tersebut. So tekan layout, tekan room image tadi, room type. So tekan living room. So nama tersebut akan berubah. Room, kitchen, bedroom dan bedroom.
So itulah fungsi dalam sekarang yang tak kita buat ialah di mana saya adjust ketinggian untuk tingkap. Tak macam sebelah nampak sebelah kanan tu tadi, tingkap tu tinggi sangat sampai ke dinding. So kita boleh ubah dimension tersebut ikut kesesuaian yang arkitek ataupun yang kita inginkan ketinggian dia dan lebar dia. Jadi kita ambil tingkap yang lain letak di hadapan, tingkap lain letak di kiri untuk mencantikkan rumah tersebut. Ini rumah contoh saja yang saya ingin buatkan. Ini menunjuk kepada anda di mana fungsi website ini amatlah bagus untuk belajar-belajar arkitek student. So kita pergi kepada CV di mana ada opening kita nak buat seperti garage dan sebagainya, pintu, dan kita akan pergi kepada finishing. Sebelum tu kita pergi ke exterior di mana exterior tersebut boleh menambahkan daun-daun ataupun rumput. Jadi kita akan tekan rumput tersebut dan letakkan rumput dalam keadaan lucu. So tekan back to select, so dia akan cancel. So kita dapatlah rumput dalam keadaan tak. So nak delete, tekan saja rumput tu dan tekan delete. So dia akan auto delete. Back to select, kita tekan pada rumput balik dan mengadjust seperti pada bentuk yang asal. Dan itu daripada untuk exterior untuk mencantikkan keadaan rumah. Dan kita akan pergi kepada plan, di mana plan tersebut kita boleh mencorakkan rumah tersebut dalam plan tersebut. Contohnya kita pada kitchen, boleh tambah barang-barang kitchen yang ada di dalam kitchen tersebut. Contohnya kita boleh bedroom dan kita pilih single bed. Kita pergi pada single bed dan pilih single bed yang mana bersesuaian dan letakkan di bedroom tersebut. Dan selepas itu kita boleh letak pelbagai furniture ataupun perabot yang dalam plan tersebut. So hanya plan, dalam plan saja kita boleh letak barang-barang perabot tersebut. Tapi dalam keadaan 3D kita tak boleh letak perabot. So kiranya kena buat dua kerja dalam satu masa. Kemudian kita pergi kepada finishing di mana dalam keadaan 3D, di mana kita boleh pilih barang-barang tersebut. Contohnya kita pergi pada bedroom, pilih single bed dan kita nak letak pada bilik yang kita mahu. Contohnya di bilik hujung tersebut. Okay, di situ, dan kita letak bedroom tersebut. Begitulah cara untuk meletakkan perabot-perabot di keadaan 3D. So ini dalam keadaan 3D yang kita inginkan. Oleh itu kita boleh pilih pelbagai perabot di dalam 3D tersebut. Macam dapur, sinki tersebut kita boleh letak di kawasan sinki, kitchen kita nak, kawasan dapur kita nak, tak barang apa yang kita mahu kan. Itulah yang function di dalam finishing, dalam perabot. Dalam bahasa Melayu perabot, dalam bahasa Inggeris finishing. Dia berlaku dalam keadaan 3D sahaja. Dan kemudian kita akan beralih pada roof, di mana kita boleh pilih jenis roof. Contohnya kita ambil roof yang normal, iaitu cable roof, dan kita letak dari bucur ke bucur, dari setiap hujung ke bucur, dan terdapat jadilah bumbung tersebut. Macam kita nampak belah kanan kita, bumbung itu terlalu kecil, jadi kita haruslah ubah dalam set tersebut dan yang kita inginkan. Contohnya dalam Dragon Block, dapatlah hasil rumah yang kita inginkan dalam bentuk 3D. Inilah hasil rumah yang saya buat sebagai contoh dan sebagai rujukan untuk anda semua. Dan kita akan tekan save untuk save untuk kerja kita. Dan
tunggu hanya 8 minit. So CD-ROM ini bagus pada budak-budak yang ingin belajar pasal interior design dan sebagainya. Dan kita akan save lagi untuk make sure kan dia save dalam website kita, dalam CD-ROM tersebut. Jadi ini jadi selesailah kita pada hari ini. Sekian, terima kasih daripada saya, Nabil bin Hazan daripada Kolej Kemahiran Tinggi Maran DSBA. Bye. Assalamualaikum.